Hai, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran sejarah tingkatan 5. Baik, kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu pembentukan Malaysia. Dan hari ini, kita akan masuk dalam topik yang keempat dalam bab 5, iaitu langkah pembentukan Malaysia. 5.4 Langkah pembentukan Malaysia. Usul pembentukan Malaysia ini telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan telah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Pelbagai cara telah dilakukan untuk merealisasikan pembentukan ini. Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Antara usaha yang telah dilaksanakan ialah melalui beberapa siri lawatan. Siri lawatan ini bermula pada Julai 1961, yang mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Dan lawatan ini adalah untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Kemudian, pada Ogos 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Dan pada bulan ini, iaitu Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Baring, Donald Stephens dan Datuk Mustafa Datuk Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, pada November 1962, sekali lagi Tunku Abdul Rahman telah melawat ke Sarawak dan kali ini Tunku Abdul Rahman juga telah melawat Sabah. Dan pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1962, lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Usaha yang seterusnya untuk merealisasikan pembentukan Malaysia ialah dengan menubuhkan Malaysia Solidarity Consultative Committee ataupun yang dikenali sebagai Jawatankuasa Setiakawan Malaysia JSKM. JSKM ini telah ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Dan mesyuarat JSKM ini telah diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di Jesselton, Sabah, Kuching di Sarawak, Kuala Lumpur dan Singapura. Jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Donald Stephens telah dilantik sebagai pengerusi JSKM. Dan dalam mesyuarat yang kedua, JSKM telah membuat keputusan untuk menyokong rancangan Malaysia. Terdapat 5 tujuan utama penubuhan JSKM ini. Yang pertama ialah untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Yang kedua, menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Tujuan yang ketiga ialah untuk mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Yang keempat ialah untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia.
Dan tujuan yang kelima pula ialah untuk memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepat pembentukan Malaysia. Aktiviti penghebahan ini seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Usaha yang ketiga untuk merealisasikan pembentukan Malaysia ini ialah mengadakan referendum Singapura. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga September 1962 telah menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Dan hasil keputusan daripada referendum ini ialah rakyat Singapura bersetuju menyertai Malaysia seperti syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Langkah yang keempat yang telah dilaksanakan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia ini ialah mengadakan rundingan di London. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia telah diadakan di London, iaitu di antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Kedua-dua kerajaan telah bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Usaha yang kelima ataupun langkah yang kelima untuk merealisasikan pembentukan Malaysia ialah menubuhkan Suruhanjaya Cobalt. Suruhanjaya ini telah dibentuk secara rasminya pada bulan Januari 1962. Suruhanjaya ini mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan Lord Cobalt sendiri dilantik menjadi pengerusi bagi Suruhanjaya ini. Dan ahli-ahli dalam Suruhanjaya ini terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Patterson, Muhammad Ghazali Shafi dan Wong Pao Ni. Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan, iaitu termasuk 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Dan menjelang bulan Jun 1962, Suruhanjaya Cobalt telah menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan hasil laporan Suruhanjaya Cobalt ini mendapati bahawa 1/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baharu. Dan yang ketiga ialah kuasa autonomi dan jaminan khas Sabah dan Sarawak tidak boleh dipindah atau dibatal oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Langkah yang keenam, pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan JAK. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu telah mengumumkan penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan JAK pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Penubuhan JAK bertujuan menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Dan berikut merupakan
ahli jawatan kuasa antara kerajaan. Pengerusi JAK ialah Lord Lansdowne. Timbalan pengerusinya ialah Tun Abdul Razak Hussain. Terdapat juga Wakil Sarawak yang terdiri daripada Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Keuangan, Datuk Abang Haji Mustafa, Pengarah Montegrai, Ling Beng Siu dan Chia Chin Sin. Manakala wakil dari Sabah pula terdiri daripada Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Keuangan, Datuk Mustafa Datuk Harun, Donald Stephens dan Koh Siak Chiu. Jawatan kuasa antara kerajaan JAK mempunyai 5 jawatan kecil, iaitu Jawatan Kuasa Kecil Perlembagaan, Jawatan Kuasa Keuangan, Jawatan Kuasa Perkhidmatan Awam, Jawatan Kuasa Perundangan dan Kehakiman, dan yang kelima, Jawatan Kuasa Organisasi Jabatan. Jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat yang pertama di Jesselton, Kota Kinabalu pada 30 Ogos 1962 dan mesyuarat terakhir pula diadakan di Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 September 1962. Jawatan kuasa ini telah mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Antara perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan ini termasuklah: yang pertama, Islam ialah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Yang ketiga ialah sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah masih kekal sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Yang keempat ialah dalam Parlimen ada 24 kerusi yang telah diperuntukkan untuk Sarawak dan 16 kerusi yang diperuntukkan untuk Sabah dan 15 lagi kepada Singapura. Yang kelima ialah kuasa immigration. Kuasa immigration ini terletak di bawah Kerajaan Persekutuan tetapi Sabah dan Sarawak diberikan kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal immigration. Baik murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran untuk topik 5.4 iaitu langkah pembentukan Malaysia pada hari ini. Dan secara keseluruhannya, bolehlah kita simpulkan bahawa pelbagai langkah yang telah diambil bagi merealisasikan pembentukan Malaysia. Dan langkah-langkah ini telah melibatkan semua pihak sama ada pemimpin maupun rakyat. Dan apa yang kita dapat pelajari daripada topik ini ialah sikap toleransi, iaitu sikap yang harus ditunjukkan dan perlu diamalkan oleh generasi muda bagi menjamin kesejahteraan negara. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang.